kita akan bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don. Kita kenalkan narasumber yang sudah pun berada di sini yang merupakan Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Mas. Dan seterusnya kita ada Yang Mulia Puan Hajah Sinega binti Haji Swadi merupakan Setiausaha Agung Pertubuhan Warga Mas untuk membicarakan berkenaan dengan Hari Warga Mas. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gembira Sihat mendengar, ceria. Betul, nampak je keceriaan di wajah tu tersinar. Alhamdulillah. Jadi, okey. Alhamdulillah. Jadi untuk tajuknya pada hari ini ya, Hari Warga Emas, ingin juga diketahui untuk penonton-penonton kita ni juga, hari Selasa 1 Oktober 2024 merupakan Hari Warga Emas sedunia ya. Jadi selaku Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Emas, sukacita dipohonkan pada Tuan Haji dapat menyampaikan ucapan selamat Hari Warga Emas. Dan apakah pada tahun ini Pertubuhan Warga Emas merangka perancangan yang disempurnakan dengan Hari Warga Emas? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Emas, dengan penuh hormat dan tazimlah sukacita mengucapkan selamat Hari Warga Emas sedunia yang jatuh pada hari ini 1 Oktober dan ianya diadakan setiap tahun dan adalah menjadi satu perkara yang perlu diingati dan disambut oleh setiap warga emas yang bergelar emas, iaitu umur dalam sekitar 60 tahun ke atas lah. Betul. Dimanapun berada, di peringkat manapun kedudukan mereka, apabila setelah berumur 60 tahun ke atas, perlulah mengingati Hari Warga Emas. Yang mana pada tahun ini tema Warga Emas yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, iaitu meniti usia dengan bermaruah. Betul. Di mana tujuannya adalah untuk kepentingan memperkukuh sistem penjagaan dan sokongan untuk warga emas. Dalam itu maka adalah sesuai Hari Warga Emas ini disambut dengan lebih baik. Betul. Dan pada tahun ini insyaAllah Pertubuhan Warga Emas selaku sebuah NGO terus bergerak dan insyaAllah pada 5 bulan Oktober ini akan diadakan satu majlis, iaitu majlis penutup program RES. RES ini adalah mengenai Resistance, Strength and Balance Training, iaitu di mana program ini untuk meningkatkan kesihatan otot dan juga kekuatan fizikal, yang mana program ini dianjurkan oleh pihak Institut Sains Kesihatan UBD dan kerjasama daripada Pertubuhan Warga Emas dan juga daripada Pusat Kegiatan Warga Emas. Dan insyaAllah ini akan diadakan majlis penutupnya pada 5 Oktober di UBD. Dan program ini telah dibuat selama 3 bulan, iaitu bermula bulan Mei hinggalah penutupnya akan diadakan pada 5 bulan Oktober ini. Dan satu program lagi yang akan disempurnakan dengan sambutan Hari Warga Emas ini adalah program menjadi khatam Al-Quran, iaitu sekali datang satu muka surat yang dianjurkan oleh Pertubuhan Warga Emas, di mana bila diorang datang, ahli-ahli ini, kepimpinannya, ke ibu pejabat Pertubuhan Warga Emas akan membaca Al-Quran, satu muka surat sekurang-kurangnya. Dan Alhamdulillah sejak setahun lepas dia buat dan akan dihatamkanlah tahun ini pada 15 Oktober. Dan terus kami seluncurkan dengan majlis kesyukuran selamat sempurnanya majlis khatam Al-Quran yang disempurnakan dengan Hari Puja Usia ke bawah Duli yang Maha Mulia, di mana ianya akan diadakan di Dewan Multaka Kementerian Agama, insyaAllah.
Itu adalah. Itulah ya. Ribuan terima kasih kami ucapkan di atas mukadimahnya kepada Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don merupakan Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Emas, memberikan sedikit sebanyak informasi yang telah pun dikongsikan. Dan sekarang kita ingin bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Sinega binti Haji Suwadi merupakan Setiausaha Agung Pertubuhan Warga Emas. Kita mengetahui pada Hari Warga Emas pada tahun ini disambut dengan temanya ni dengan temanya Aging with Dignity, Strengthening the Care and Support System for Older Person, ataupun dalam bahasa Melayunya penuaan bermaruah, memperkukuh sistem penjagaan dan sokongan warga emas. Mungkin di kesempatan ini Yang Mulia Puan Hajah mungkin dapat dikongsikan kepada penonton-penonton kita ni, mungkin ada ucapan bersempena dengan Hari Warga Emas, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Nadira. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini, iaitu terutamanya kepada warga emas, selamat Hari Warga Emas, khususnya kepada semua warga emas di negara Brunei Darussalam dan di seluruh dunia amnya. Kerana pada hari ini 1 Oktober adalah Hari Warga Emas sedunia. Masya Allah. Jadi apabila kita melihat secara amnya, kita merasa dan bertanggungjawab terhadap sosial, iaitu sebagai masyarakat dan warga emas di negara Brunei Darussalam, itu perkara yang lebih utama ialah penjagaan kesihatan. Betul. Dan juga kebajikan warga emas. Perkara ini adalah untuk memastikan semua warga emas kita akan sentiasa dipeduli dan tidak akan tercicir dari sokongan jaminan sosial melalui penyediaan pelbagai perkhidmatan warga emas yang menyeluruh, yang holistik dan secara senegara, iaitu melalui tanggungjawab bersama daripada agensi-agensi berkenaan. Dan kita juga perlu melihat bahawa warga emas kita ni adalah merupakan aset negara yang sungguh bernilai. Betul. Iaitu kerana golongan warga emas ini adalah memiliki ilmu, pengetahuan dan kepakaran yang sangat berharga. Kerana kita tidak nafikan bahawa kesejahteraan hidup dan pembangunan negara yang kita nikmati pada masa ini adalah hasil daripada titik peluh mereka, iaitu sebagai generasi terdahulunya dan yang kini menjadi warga emas. Jadi oleh itu semua warga emas adalah wajar dihormati, dihargai dan diberi perhatian secara hak, dan keperluan mereka perlu dijaga demi memastikan kelangsungan kualiti kehidupan mereka yang lebih bermakna. Betul. Dan juga tidak dinafikan di negara Brunei Darussalam kadar penuaan adalah semakin meningkat. Dan semua peringkat masyarakat seharusnya memahami peranan untuk menghadapi senario negara tua, iaitu bermula dari sekarang. Oleh itu, dalam persiapan negara ke arah menghadapi fenomena penuaan penduduk ataupun population aging, begitu juga kita ni perlu menitik beratkan kesejahteraan kebajikan warga emas, iaitu dengan program-program kesejahteraan ke arah penuaan yang sihat ataupun healthy aging. Jadi sebagai Setiausaha Agung bagi membantu YDP untuk memajukan pertubuhan warga emas, berbagai projek ataupun program-program kolaborasi yang telah dilaksanakan, sedang dan akan dilaksanakan. Antaranya ialah kolaborasi bersama Kementerian Agama, iaitu dalam aktiviti-aktiviti keagamaan, iaitu melalui tasmek, iaitu tadabbur, program-program perdoain, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini telah dilaksanakan pada 2 tahun yang lalu sudah. Bagi membantu warga emas kita ni. Dan yang kedua ialah bagi membantu kebajikan dan infak mulia warga emas, khususnya kepada pertubuhan warga emas yang memerlukan bantuan dan meringankan bebanan tanggungjawab mereka sebagai ibu tunggal, terutamanya wanita. Alhamdulillah, telah dilaksanakan juga pada setiap tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan begitu juga projek Insan Tersayang. Siapa dia insan tersayang? Jadi khususnya kepada anak-anak yatim, dan daripada bantuan tersebut, maka setiap hari hari raya akan diberikan bantuan bagi meringankan perbelanjaan sebelum menjelangnya hari raya nanti. Alhamdulillah. Dan begitu juga
program tamu bulanan Pertubuhan Warga Mas. Ini kali keempat sudah diadakan di Pertubuhan Warga Mas. Alhamdulillah, iaitu bagi membantu dan juga menjana perbelanjaan, pendapatan warga emas, terutamanya kepada ekonomi Pertubuhan Warga Mas. Begitu juga yang seperti mana yang telah disebutkan oleh YDP tadi, program-program kesihatan PMK2F, iaitu program meningkatkan kesihatan dan kekuatan fizikal yang antara lain untuk kita ni meningkatkan kesihatan warga emas apabila kita ni sudah meningkat, apabila umur kita ni sudah meningkat, dan ada di antaranya umur itu adalah 70 tahun dan 80 tahun. Di sana kita ni menitipkan kesihatan warga emas. Betul. Dan di antara lagi program-program yang telah diadakan ialah program RES seperti mana yang telah disebutkan oleh YDP tadi, iaitu program Resistance, Strength and Balance Training, iaitu selama 3 bulan, 12 minggu setiap hari Sabtu diadakan, dan di samping itu 3 kali pemeriksaan otot untuk testing macam mana program-program itu dilaksanakan, dan penilaian akan dibuat setiap 3 kali program diadakan, dan selepas itu diadakan perbincangan perkumpulan di mana hasil program itu dilaksanakan. Jadi program itu adalah juga hasil kolaborasi bersama dengan pihak UBD, masya-Allah. Dan setakat ini insya-Allah seperti mana yang jelaskan tadi, program itu akan diadakan penutupnya pada 5 hari bulan Oktober nanti. Dan juga pada masa ini kajian persaraan warga emas. Ini pun sangat bermanfaat kepada warga emas di negara Brunei Darussalam, yang mana kajian ini adalah salah satu kajian kolaborasi dan juga kerjasama dengan pihak UBD ke arah kesejahteraan hidup dan juga sokongan pembangunan sosial warga emas di negara Brunei Darussalam. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sungguh menginspirasikan sekali. Bila saya dengar, taruh saya berangan-angan, insya-Allah apabila diberikan umur panjang nanti, dapat meniti usia sebagai seorang warga emas, saya juga menjadi seorang warga yang aktif dalam menjalani. Sama kita harapkan. Betul, kita harapkan ya sama-sama. Baik, ingin ditanyakan soalan kepada yang di Pertubuhan Warga Emas ya. Pertubuhan Warga Emas adalah sebuah NGO yang telah diluluskan oleh ROS. Adalah diperhatikan bahawa pertubuhan ini sangat aktif dalam merancang dan melaksanakan program, aktiviti yang berfaedah. Bagaimana dana untuk menjayakan program tersebut, dan apakah langkah-langkah mengatasi isu-isu yang berbangkit jika sesuai? Alhamdulillah, terima kasih. Itu pada yang diterangkan oleh Setiausaha Agong tadi, bahawa banyak rancangan program, projek yang telah dilaksanakan dan sedang dalam perancangan untuk diadakan. Dalam hal ini, semua projek, program yang dirancang itu, yang dilaksanakan memerlukan dana lah, memerlukan kawangan. Kawangan pada masa ini, ia memang datang daripada sumber keahlian yang membayar RM3 untuk pendaftaran seorang, dan setahun RM12. Maknanya sebulan RM1 lah seorang. Dengan keahlian masa ini seramai 1,140 orang. Tapi itulah ada tapinya. Indalah semua sekali membayar. Ada yang aktif. Yang aktif itu alhamdulillah membayar dengan baik dan ikut prosedur yang ditentukan. Itu dalam 30 ke 40% sajalah yang membayar itu. Jadi dalam permasalahan macam itu, isu-isu yang untuk menggerakkan program ini memang memerlukan kawangan. Betul. Jadi alhamdulillah kami berusaha mendapatkan dana daripada KKBS, membantu dalam projek-projek tertentu. Dalam tahun 2022 ada kena bagi juga 5,000, tapi tahun lepas 2023 2,000 saja, tahun ini 1,000. Betul. Dan macam itu juga dengan yayasan, alhamdulillah memberi sumbangan juga, dan untuk mendapatkan dari bantuan kami dapatkan penaja-penaja daripada alhamdulillah. Jadi memang banyaklah sekali rezeki yang diberikan dari luar, dan memang diberikan kemudahan lah ya sebetulnya. Untuk akhir sekali ni, Puan dan Tuan, mungkin dapat memberikan kongsian harapan kepada belia-belia ataupun warga-warga emas di luar sana. Silakan. Okey, mungkin kita dapat mulakan daripada yang mulia Puan Hajah terlebih dahulu. Silakan Puan Hajah. Alhamdulillah. Jadi harapan tu memang ada. Masya-Allah.
Jadi apabila kita melihat kepada warga emas sekarang ini, mereka begitu aktif dan dari segi penglibatan mereka sangat menggalakkan. Jadi dalam harapan tersebut diharapkan semua warga emas yang berkemampuan, yang boleh mengikuti aktiviti-aktiviti di pertubuhan warga emas dan juga di mana-mana pertubuhan-pertubuhan yang lain, diharapkanlah dapat menyumbang bakti kepada negara Brunei Darussalam, itu dalam sokongan membangun negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Dan dengan itu habislah sudah dan kita sudah berada di penghujung wawancara Hari Warga Emas pada kali ini. Sebenarnya banyak lagi yang kami ingin tanyakan, tapi waktu sangat mencemburui kita. Jadi kita cuma dapat beberapa informasi, ada maklumat terkini berkenaan dengan Hari Warga Emas. Apapun, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada keduanya. Mudah-mudahan sekiranya ada acara-acara yang akan berlangsung nantinya akan berjalan dengan lancar dan kita akan bersua lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.